Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amira binti Muhammad Zain, matrik nombor 276142. Saya ingin membentangkan tugasan individu saya bertajuk kebebasan asasi di Malaysia. Kebebasan asasi dalam konteks manusiawi adalah sebagai satu hak tanpa batasan yang diperlukan sebagai manusia yang selayaknya. Kebebasan asasi terkandung dalam sebuah perlembagaan di mana-mana negara yang mengamalkan dasar pemerintah perlembagaan. Secara umumnya, kebebasan asasi ini mencakupi elemen-elemen kemanusiaan seperti jantina, umur, agama, etnik, bahasa, fahaman politik, warna kulit dan status sosial. Secara tuntas, topik kebebasan asasi bukanlah suatu topik yang baru untuk dikaji, tetapi sejajar dengan arus perubahan zaman dan evolusi pemikiran manusia. Skop kebebasan asasi itu telah menjadi lebih meluas dan juga telah diberikan lebih banyak perhatian sewajarnya. Kebebasan asasi dalam Perlembagaan Malaysia. Di Malaysia, Perlembagaan Persekutuan Malaysia berada di tempat yang tertinggi di mana tiada institusi yang lain berupaya melebihi kekuasaan perlembagaan ini. Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan sebuah dokumen undang-undang yang mempunyai 183 perkara yang dahulunya diasaskan daripada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan pada tahun 1957. Isi kandungan dokumen terbahagi kepada 15 bahagian dengan 13 jadual di mana setiap bahagian mempunyai satu atau lebih perkara yang berkaitan. Terdapat 9 perkara yang terlibat di dalam kebebasan asasi, iaitu perkara 5, kebebasan diri, perkara 6, keabdian dan kerja paksa dilarang, perkara 7, perlindungan daripada undang-undang, jenayah kuat kuasa ke belakang dan perbicaraan berulang, perkara 8, kesamarataan, perkara 9, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak, perkara 10, kebebasan bercakap, perkara 11, kebebasan beragama, perkara 12, hak berkenaan dengan pendidikan, perkara 13, hak terhadap harta. Pelaksanaan kebebasan asasi berpandukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kebebasan asasi di dalam catatan bertulis Perlembagaan Persekutuan Malaysia dimulai dengan 5 perkara iaitu menyentuh mengenai kebebasan diri yang mana nyawa manusia tidak boleh diambil dan hak kebebasan diri tidak boleh dilucutkan kecuali dengan adanya arahan undang-undang. Sebagai pencerahan, hak kebebasan diri itu merangkumi hak persendirian. Sebagai contoh, apabila berlaku penangkapan, seseorang itu boleh meminta alasan penangkapannya, asas perundingan dan pembelaan oleh peguam pilihannya dan dalam masa 24 jam harus berada di hadapan magistrat serta tidak boleh ditahan selanjutnya tanpa kebenaran magistrat atau dikenali sebagai perintah reman. Isu-isu berkaitan kebebasan asasi di Malaysia. Yang pertama, diskriminasi golongan transgender di Kuala Lumpur dan Selangor yang dinafikan hak untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, perumahan dan penjagaan kesihatan. Selain daripada isu pelarian juga termasuk antara isu-isu popular di Malaysia. Berdasarkan laporan daripada Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, terdapat 181,000 pelarian dan pemohon suaka menetap di Malaysia. Peratusan terbesar adalah dari negara Myanmar iaitu 85% dan baki 15% datang dari 50 negara lainnya. Sementara itu, pemohon suaka lelaki mendominasi sebanyak 67% dan selebihnya adalah daripada golongan wanita. Terdapat 2 contoh isu batasan dan permasalahan kebebasan asasi di Malaysia, iaitu warga negara Malaysia mempunyai hak untuk mengamalkan agama pilihan masing-masing setelah berumur 18 tahun. Selain daripada itu, pelaksanaan hukum hudud di Malaysia menjadi pendapatan pada tahun 1992 apabila tampuk pemerintahan negeri Kelantan. Ada 2 contoh analisa kebebasan asasi di Malaysia, iaitu analisa yang melibatkan Declaration of Human Rights UDHR. Ianya tercetus selepas pengalaman
dalam menghadapi Perang Dunia Kedua. Selain daripada itu, analisa yang melibatkan Deklarasi ASEAN atau dikenali sebagai Asian Human Rights Declaration, AHRD. Tersebut adalah antara penambahbaikan terhadap kebebasan asasi di Malaysia. Yang pertama adalah mengambil langkah proaktif dan kebijaksana dalam menangani perkara 10 iaitu kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Yang kedua, mewujudkan undang-undang. Yang ketiga, memerlukan kerjasama semua pihak, baik daripada pemerintah dan rakyat yang diperintah. Sebagai penutup, isu berkenaan kebebasan asasi di Malaysia telah diolah dengan sebaik-baiknya agar objektif untuk memberikan kefahaman yang lebih jelas dan relevan tercapai. Diawali dengan pengenalan istilah kebebasan asasi yang dijelaskan. Itu saja pembentangan daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.